Tajuk utama Bisnes Awani jam ini, pasaran bond dan equity dijangka menarik. Juga CAP sasar jana RM61 bilion. Dan NEF Awani kembali. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Mat Aruf dan ini Bisnes Awani. Kita mulakan dengan perkembangan dalam negara. Pasaran bond dan equity dijangka lebih menarik pada 2013 berbanding tahun lepas. Menurut pakar strategi pengurusan kekayaan dan pelaburan Standard Chartered, Manpreet Gill, kekokohan ringgit dan perolehan yang tinggi menjadi pemacu utama kepada pasaran tempatan. Tambah Gill, ringgit dijangka terus kukuh pada nilai 2.90 berbanding dolar. Bond market investors' point of view, we do like Malaysia because when we talk about sort of the Asian local currency market, the themes that sort of drive over the currency and the attractive yield, and that's where Malaysia stands out as as a pretty attractive sort of space within the region because yields are definitely quite attractive. The currency tends to be much more stable. Pengukuhan itu katanya seiring dengan pemulihan ekonomi global terutama China. Gill berkata Standard Chartered selesa dengan bond berdasarkan mata wang Asia kecuali Jepun. Sementara itu Standard Chartered turut mengekalkan pendirian positif terhadap pasaran komoditi global terutama emas dan minyak. Gill berkata harga emas dijangka meningkat beransur-ansur tahun ini. I think we would probably see gold as being more supported in the first quarter rather than in the second half, obviously when the global growth is strengthening. And we do have a multi-year view that the dollar actually is probably bottoming out here, which obviously wouldn't be positive for gold either. So, we have a mildly positive view, but it's clearly not as positive as it has been historically from our perspective. Bank itu mensasarkan harga komoditi itu mencecah $1,900 se-ounce. Sementara bagi minyak, ia menjangka pemulihan ekonomi global akan mengurangkan bekalan berlebihan di pasaran. China Automobile Parts Holdings Limited (CAP) mensasarkan untuk menjana RM61.2 bilion melalui tawaran awal permulaan IPO. Syarikat pembuatan komponen bagi kenderaan berat itu dari China itu dijangka disenaraikan 30 Januari ini. Please do so. Pengerusinya Datuk Seri Jalaluddin Abdul Rahim berkata, CAP menjadi syarikat Cina ke-9 disenarai di bursa tempatan. Hasil janaan bakal digunakan untuk pengembangan pusat pengeluaran dan pemasaran. We want to impose or rather improve our facilities in China because China is where our base at the moment. We will come here definitely eventually, but time is the factor. CAP mensasarkan RM25 juta bagi pengembangan pengeluaran, sementara RM6.1 juta untuk pembelian mesin dan kelengkapan lain. Jalaluddin berkata demikian selepas pelancaran prospektus penyenaraian. CAP bakal menawarkan 90 juta unit saham dengan tawaran 68 sen bagi 60,000 unit saham. Permodalan pasaran CAP dijangka mencecah RM408 juta. Dan kami minta maaf atas kesilapan teknikal yang berlaku seperti tadi. China Automobile Parts Holdings Limited (CAP) mensasarkan untuk menjana RM61.2 juta melalui tawaran awal permulaan IPO-nya yang dijangka disenaraikan 30 Januari ini. Baik, kita teruskan dengan laporan seterusnya. Scomi Group Berhad hari ini mengesahkan bahawa ia menyokong bida yang dikemukakan kepada Petroleum Nasional Berhad Petronas bagi projek kontrak perkhidmatan berisiko RSC kluster Tembikai dan Cenang di luar pantai Terengganu. Sebagai jawapan kepada dua laporan berita semalam, ia berkata ia juga tidak tahu sama ada Petronas telah pun mengagihkan projek itu. Dalam satu makluman kepada Bursa Malaysia di sini hari ini, kumpulan itu berkata ia akan membuat pengumuman sewajarnya kepada pengendali bursa tempatan itu dalam kerangka masa yang ditetapkan. Pada Khamis dilaporkan bahawa RSC bagi medan minyak kecil Tembikai di luar pantai Semenanjung Malaysia dibuka semula selepas bida oleh pembida utama Scomi Group CUE Energy Resources Limited dikatakan menghadapi sedikit masalah. Q Energy adalah antara kontraktor medan minyak kecil yang dipelawa untuk membida bagi kontrak itu. Manakala Scomi ialah rakan kongsi tempatannya dalam bida RSC itu.
Kerajaan sedang memproses permohonan 5 syarikat perdagangan minyak dan gas yang berminat menyertai program GIFT. Sejak program GIFT dilancarkan pada 2011, kerajaan meneruskan penyertaan 5 syarikat perdagangan minyak dan gas dalam program insentif dan pelepasan cukai terbabit. Penyertaan syarikat terbabit di dalam program GIFT akan membantu negara muncul sebagai hub perdagangan minyak dan gas serantau. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, sektor minyak dan gas negeri Johor akan mula beroperasi, khususnya di kawasan Pengerang yang melibatkan pelaburan bernilai bilion ringgit. Lokasi yang strategik serta berhampiran dengan Singapura dijadikan batu loncatan terbaik dalam mengembangkan perniagaan. Jelasnya, program insentif global perdagangan GIF yang melibatkan syarikat itu memberi pelbagai kelebihan termasuk cukai industri yang rendah. The 5 companies have been approved, some in Johor, some other parts. Mostly we believe most of that will be in Johor. We have 5 which have been approved and another 5 are still are in the pipeline, and many of these will be in Johor, and some will be in the Pengerang area. So Johor is going to be not only the centre for oil and gas services but also for trading, and Johor is in a very strategic position. Of course, Singapore in the world is one of the leading centres in the world for oil trading. Beliau berkata demikian pada sidang media di Majlis Perasmian Terminal Penyimpanan Minyak ATB di ATT Tanjung Bin, Sendirian Berhad, Kukuk Pontian, Johor. Ujarnya, Johor bakal menjadi peneraju dalam sektor minyak dan gas ekonomi negara di masa akan datang. Fasa pertama terminal penyimpanan minyak ATB seluas 50 hektar itu memuatkan 41 tangki yang boleh menampung sebanyak 890,000 meter kubik pelbagai bahan petroleum seperti petrol, diesel dan minyak. Manakala, fasa kedua projek berkenaan yang dijangka siap sepenuhnya pada 2014 akan menampung 800,000 meter kubik. Malaysia dijangka mencatatkan rekod terbaru aliran pelaburan langsung asing FDI dalam beberapa sektor ekonomi utama. Menurut pakar ekonomi Bank Dunia bagi Malaysia, kemasukan FDI ini sebahagian besarnya akan dipacu oleh projek-projek besar yang bakal dilaksana di Malaysia bermula 2013. Kebanyakan projek besar tersebut terdiri daripada sektor minyak dan gas (ONG), infrastruktur dan hartanah. Projek di bawah bidang ONG termasuk pembangunan terminal bersepadu petrokimia dan pemprosesan bernilai $20 bilion di Pengerang, Johor. Selain itu, projek terminal minyak dan gas di Kimanis, Sabah bernilai $1.2 bilion turut menjadi pemacu. Sektor hartanah seperti projek transit aliran masa MRT bernilai $330 bilion. Projek jambatan kedua Pulau Pinang bernilai $1.5 bilion dan Tun Razak Exchange bernilai $8.5 bilion dijangka terus menarik minat pelabur. Ayamas Nyam Berhad, cabang perniagaan baru KFC Holdings Malaysia KFCH mensasarkan untuk membuka 100 cawangan pada tahun ini membabitkan kos RM10 juta. Ayamas Roti Impit sehubungan itu telah melantik Jati Bestadis Nyam Berhad bagi tujuan promosi dan pemasaran Ayamas Roti Impit di seluruh negara. Ayamas Roti Impit merupakan konsep perniagaan kios dan gerai menjual hotdog sebagai produk utamanya. Ayamas Roti Impit kini memiliki 25 cawangan sekitar Lembah Kelang. Dan untuk suku tahun pertama kami mensasarkan lebih 30 outlet akan dibuka, dan seterusnya suku tahun kedua, ketiga dan keempat yang menjadikan jumlahnya 100 kios yang beroperasi di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Jati Bestari ialah syarikat tunggal menguruskan jenama Ayamas Roti Impit dan membuka peluang perniagaan kepada usahawan bagi membuka kios terbabit di seluruh negara. Sementara itu, Koperasi Pegawai-Pegawai Melayu Malaysia Berhad MOKIS telah melabur RM0.5 juta untuk membuka 4 cawangan di Lembah Kelang, termasuk 1 di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Sepang. Jadi kita pada tahun ini akan membuat pelaburan sehingga mungkin lebih daripada 500,000 untuk menjayakan 4 outlet pertama untuk Roti Impit, iaitu di beberapa pasar raya dan juga di lapangan terbang. Selain kita ada satu van yang kita akan buat khas untuk
membuat perniagaan roti impit di kawasan Setiawangsa. Jadi kita harap kita akan menjana pendapatan yang tinggi dari pelaburan ini, yang kita sudah kira akan boleh mendapat balik pulangan modal dalam tempoh yang agak singkat lah. Perniagaan ini turut memberi peluang kepada pelajar universiti belajar menjadi usahawan di institusi pendidikan. Baik, bisnes Awani berhenti seketika selepas ini dengan NEF Awani kembali. Setiap hari, Kini Trending berkongsi 5 topik terhangat dalam media sosial yang memberi impak kepada kehidupan seharian. Tahukah anda bahawa tahun 2013 adalah tahun melawat Malaysia? Berkongsi gambar kucing peliharaan di pelbagai platform media sosial. Setelah 3 kali percubaan, Yuna berjaya merangkul trofi Anugerah Juara Lagu ke-27. DC kini hampir sama tinggi dengan jenama sukan terkenal dunia. Kini Trending, setiap hari 8.15 malam di Astro Awani. Berita segenap dimensi. Aku pernah ada mak. Mak, pergi mengaji dulu Ya nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku pernah ada mak. Saya tak ada mak yang sanggup berikan anak dia makan dengan duit haram. Amran nak tahu betul tak mak buat benda yang terkutuk tu? Aku pernah ada mak. Princess must be knowledgeable about her kingdom. Compassionate, patient, cautious, clean. Oh, Mom. In accordance with our laws, only the firstborn may compete for the hand of the fair maiden. This is what you've been preparing for your whole life. No, it's what you've been preparing me for my whole life. I want my freedom. Brave untuk menempah saluran 481. Astro Awani presents Technology and the Web, Gadgets and Video Games, Tune in to Gadget Nation every Friday, 8:30 p.m. exclusively on Astro Awani. Bertemu kembali dalam Bisnes Awani. Sesi pencalonan bagi Anugerah ICT NEF Awani 2012 akan berakhir 18 Januari ini. Masuk musim ketiga, NEF Awani kini tampil dengan beberapa kategori baru bagi mengiktiraf produk keusahawanan dari syarikat tempatan. Antara kategori baru termasuk perniagaan e-dagang terbaik, penyelesaian ICT terbaik untuk SME dan teknopreneur wanita terbaik. Dan hari ini kita bersama pemenang animasi terbaik 2010, itu Ketua Pegawai Eksekutif Net Carbon Corp, Rashidan Ramli. Terima kasih Rashidan kerana sudi bersama Bisnes Awani pada jam ini. Baik, pertama kali selepas menang NEF 2010 untuk animasi terbaik, bagaimana perkembangan syarikat? Alhamdulillah, Supertalk sekarang sudah akan insya-Allah akan berada di 15 negara tahun ini, dan kita punya iPad interactive book akan berada di sudah berada di 102 negara iTunes Store. Ya. Dan mungkin perbezaan syarikat Supertalk dalam industri yang serba mencabar ini mungkin kan dengan teknologi yang canggih semua, sebelum anugerah NEF dan juga selepas. Sebelum NEF tu Supertalk kita memang dah start development, tapi belum lagi dapat pengiktirafan dan juga dikenali ramai. Selepas tu banyak opportunities yang dibuka lah. Kita ada collaboration dengan Farman Niaga, kita ada partners dan sebagainya. Dan bila kita keluar dan bawa keluar, orang cakap, oh ada award daripada NEF Awani, memang kita letak dalam kita punya list of accomplishments. Alhamdulillah, itu menjadi satu yang orang kata, oh dapat award daripada NEF Awani, dan dia tahu NEF Awani dengan Astro. So satu pengiktirafan yang besar juga sebenarnya. Dan juga Supertalk juga merupakan anda juga merupakan antara usahawan Bumi Putra dalam bidang ICT, bidang yang semua yang tahu banyak negara membangun, negara sangat mencabar. Sangat mencabar. Jadi mungkin apakah sebenarnya cabaran yang paling sukar untuk usahawan Bumi Putra terlibat dalam bidang ICT, dan bagaimana sebenarnya untuk mengatasi bentuk cabaran ini?
Saya rasa cabaran untuk Bumi Putra dan bukan Bumi Putra sama saja, iaitu kita nak menembusi pasaran antarabangsa lah. Pasaran di Malaysia memang kita bersama dengan broadcasters Malaysia, tapi bila kita pergi keluar, orang akan tanya, apakah yang kita punya accomplishments. So alhamdulillah Super Tots dari dapat menjual di regional markets di negara ASEAN, dan juga kita mempunyai satu distributor yang berada di Amerika Syarikat yang membawa produk Super Tots. Jadi bagi saya cabarannya ialah dari segi marketing, dan alhamdulillah kita sudah dapat menembusi pasaran tersebut. Dan bila bercakap soal saingan juga, sudah tentu kita cakap bagaimana kita ingin memperkukuhkan syarikat dari segi pengeluaran produk, kualiti produk dan sebagainya, dan juga berkait rapat dengan modal insan. Jadi bagaimana dengan bekalan modal insan buat industri ini, terutama mungkin kepada syarikat Super Tots sendiri, macam mana? Bagi Net Carbon, kami mengambil pekerja mungkin daripada Giat Mara dan sebagainya, dan kami di dalam internally kita membuat banyak program untuk menaik tarafkan skill mereka. Dan alhamdulillah setakat ni kita mempunyai staff yang sangat bagus, because dia dah daripada start kita bagi training, dan kita boleh dapatkan dia orang punya skill tu lebih ditingkatkan. Dan proses kita pun satu yang kita amat dah dapat patent untuk proses kita untuk pembuatan multimedia dan animasi, dan itu satu daripada senjata kukuh bagi kami. Dan adakah industri secara general, adakah industri ini berdepan dengan masalah shortage of modal insan dan sebagainya, ataupun sebenarnya bagaimana bakat negara kita? Bakat memang banyak. Bakat memang banyak. Saya tak nafikan, sebab saya tengok bakat memang banyak. Cuma perlu, macam cakap, perlu digilap lah bakat tu. Sebab bila dia keluar daripada universiti, banyak yang tidak tahu macam mana untuk menjadi seorang animator ataupun seorang artis untuk animasi yang bagus. Dari segi bukan skill set saja, tapi dari segi attitude-nya. Dan itulah yang kita perlu gilap, attitude tu sebenarnya. Especially untuk kita punya younger Bumi Putra animators. Kita perlu ambil dia orang dan gilap dia punya supaya jadi yang lebih berwibawa lah. Net Carbon sendiri mungkin bekerjasama dengan universiti untuk terus memberikan latihan dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang kita ada collaboration dengan dengan Giat Mara, dengan MMU, dan juga kita harap lepas ni kita akan lebih lagi mempunyai kolaborasi tersebut. Dan mungkin perancangan masa hadapan Net Carbon sendiri macam mana? Kita ada satu produk baru, itu Super Squad, dihasilkan daripada Super Tots ni, dia dah besar sikit, dan jadi teenagers. Movie coming out insyaAllah next year. Kita ada Aaron Aziz, Dana Daniel dan juga Daffy sebagai lead voice actors, dan insyaAllah the series will come out this year, lebih kurang bulan 8 begitu. Dan juga yang terakhir, selaku syarikat yang pernah memasuki NEF, Awani mungkin ada tips nasihat kepada calon untuk 2012 punya pertandingan? Saya rasa sekarang ni lain sikit pada masa saya dulu. Sekarang kita perlukan lebih input, sebab I think pemenangnya diambil 30% daripada voting daripada internet. So saya rasa siapa yang nak masuk tu, especially creative companies, dia kena banyak buat promo lah dengan dia punya fan base. Kena popularkan syarikat dan juga produk tersebut dan sebagainya. Baik, terima kasih kerana sudi bersama Bisnes Awani pada jam ini, Encik Rashidan Ramli, CEO kepada Net Carbon Corp, dan kami ucapkan selamat berjaya kepada syarikat dengan produk baru dan sebagainya. Dan itu dia tadi Rashidan Ramli, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Net Carbon Corporation, yang di mana produknya Super Tots memenangi animasi terbaik untuk anugerah NEF Awani 2010. Dan Bisnes Awani tidak seketika, jangan ke mana-mana.